آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memuhasabah diri dengan kita membasahkan lidah. Sama-sama kita telah menunaikan solat Jumaat bersama-sama di masjid, demi untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mengangkat martabat kita selaku orang Islam dan menggolongkan kita selaku hamba Allah Ta'ala dari golongan hamba-hamba yang beriman, yang mana para muslimin pendengar yang dirahmati Allah, tiap kali kita mendengar bacaan ayat suci Allah Ta'ala sendiri yang membezakan di antara umat dia. Sebut kata manusia ni hamba Allah Ta'ala belaka, tapi ayat Allah Ta'ala ni, Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik kita, mentarbiah kita untuk dibaca dan juga didengari oleh umat Islam dan juga umat yang bukan Islam. Quran ni meliputi semua manusia. Bukan kata Quran ni hak orang Islam saja, dak. Allah Ta'ala turun ke Al-Quran ni rahmatan lil alamin. Dan sebut kata rahmat ni rahmatun wasi'ah. Allah Ta'ala ni sentiasa memberi rahmat kepada hamba dia. Dan kalau dulu kita biasa dengar kata rahmat Allah Ta'ala ni, siapa ke nak bui kepada Fir'aun. Fir'aun ni tak ada dah. Lebih pada orang kafir tamada lagi Fir'aun ni. Deraka dan juga takabur. Dan juga mengaku kata jadi Tuhan bagi manusia. Tapi nak ayat kata rahmat Allah Ta'ala ni luah, siapa ke Fir'aun pun Allah Ta'ala nak beri rahmat. Dan ada kisah yang berlaku di antara malaikat dan juga Fir'aun ketika Tuhan nak beri tenggelam di dalam laut. Pentingnya kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa beriman kepada Allah dan menjadi golongan manusia yang sentiasa berada dalam ayat yang Allah Ta'ala seru sebagai orang yang beriman. Ramai manusia umat Islam hanya memiliki Islam sahaja, tidak ada di dalam diri dia iaitu al-iman. Maka di pagi yang berbahagia kita banyaklah syukur kepada Allah Ta'ala dengan bala ataupun ujian yang Allah Ta'ala beri kepada umat akhir zaman ni macam-macam jenis. Sampai ke setengah pada negeri Islam, khususnya negeri Arab Saudi ni, negeri yang mengguna syariat Islam tapi terpaksa oleh kerana beberapa penyakit yang menyerang umat manusia ni, siapa kata tak boleh nak semaya Jumaat di masjid, kecuali dua masjid dia buka kalau tak silap, Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi. Itu pun dipendek ke solat mereka dan tidak boleh mengadakan perhimpunan seperti inilah, seperti kita buat ni. Dan di masjid-masjid lain tu sekadar hanya bel sahaja. Tu pun bel pun tambah pula dengan satu kalimah kata bolehnya semaya di rumah, tak kena mari semaya di masjid lah. Setengah pada ulama memberi penerangan di segi ni ada hak Hinduai, ada hak Hinduai. Tu mengikut khilaf orang yang ada ilmu ataupun kaedah bagi mereka lah. Kita umat Islam ni hanya mentaati apabila kita ada amir dan juga ketua kita di tempat masing-masing. Di Saudi ni, kalau kita tengok dia takut benar lah, sampai ke semua tempat dan juga masjid ataupun sebut kata tempat perhimpunan ni katut belaka. Tak siwingan buat penyakit. Maka kita alhamdulillah masih lagi boleh duduk semaya di masjid dan juga masih lagi boleh duk buat majlis tazkirah, memberi peringatan di antara satu sama lain. Maka di pagi yang berbahagia ni saya nak ketik satu hadis untuk menjadi pedoman bagi kita, sama-sama kita memahami Islam lebih dalam dan juga nak kita ni jangan berasa kata gelisah
dengan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Satu hadis, kalau kita tengok riwayat yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ataupun khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar. Kadang-kadang manusia ni terlupa dengan hadis maratibuddin. Dah, peringkat-peringkat kita nak faham agama ni. Dia penting. Berasa pun kalau kita masa duk ngaji sekolah sanawi dulu duk mengaji dah hadis ni. Tapi marilah di pagi yang berbahagia sama-sama kita mengingati di antara satu sama lain dan juga kita muhasabah semula. Dah kita faham semula hadis Nabi yang mana diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mana? Ketika Jibril mari nak mengajar Nabi. Mengajar sini ni nak wi umat Islam khususnya umat sallallahu alaihi wasallam wi pakat faham belaka. Dah kalau kita tengok 3 perkara ataupun 4 perkara yang Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Hadis hok panjang tu. Hadis kalau hadis 40 ni, dah kita hadis 40 penawar hati ni hadis yang kedua lepas pada hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Yang pertamanya apabila ittala'a alaina rajulun syadidun bayadu thiyab syadidun sawadu sya'ri la yura alaihi atharus safar. Panjang hadis tu. Hak kita naknya di mana? Ketika Jibril mari tanya Nabi kata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam." Kalau kita dengar pagi ni seolah-olah kata nak ngaji Islam semula. Kita Islam dah, cuma nak memberi peringatan, nak faham maksud kita menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Taala. Dah Islam ni satu agama yang luas dan juga rahmat bagi semua manusia. Hak kita naknya mana? Bila disoal ataupun ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Umar ibn Khattab, "Akhbirni anil Islam." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." 5 perkara. Kalau kita tengok 5 perkara daripada kita kecil sampai besar duk mengaji. Yang pertamanya kena mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak dinamakan seorang hamba Allah Ta'ala itu agama dia Islam kecuali kena lepas kebongkan hak Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia? Yang pertamanya, dah rukun Islam kita ni kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, kena mendirikan solat. Orang nak masuk Islam ni sekadar nak mengucap saja tak semaya tak boleh juga. Dia kata dia nak masuk Islam tapi tak mengucap. Nak masuk Islam nak mengucap tapi tak semaya, tak boleh. Nak mengucap, nak semaya. Yang keduanya wa ita'iz zakah, tak keluar zakat, tak boleh juga. Kalau di zaman Abu Bakar, orang yang tak keluar zakat ni orang murtad. Tidak digolongnya dari golongan orang Islam. Nak keluar zakat tapi tak puasa, tak boleh juga. Sebab puasa ni fardu bagi umat Islam. Kutiba alaikumus siyam. Nak puasa tapi tak keluar haji ketika ada kuasa, ada harta, dan ada duit piti dan juga ada kegagahan tubuh badan, tak keluar juga haji. Tak boleh juga. Dia sebab 5 perkara ni wajib bagi kita ni kena hidup dalam diri kita. Faham kata nak jadi orang Islam yang sempurna, yang syumul, kena ada 5 perkara ni. Tak ada salah satu daripada 5 tidak dinamakan orang Islam. Kita pergi lagi. Apabila dirayatkan 5 perkara yang malaikat Jibril tanya Nabi, dia tanya pula dah, "Akhbirni anil iman." Hak ni kita rasa nak balas sikit ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Ataupun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sani merupakan gambaran bagi kita orang Islam. Jibril mari tanya Nabi, Nabi kata ada 5 perkara Islam. Yang kedua Jibril tanya pula dah iman. Dah tak cukup lagi kalau kita ngaji Islam 5 perkara, dah kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita semaya, kita puasa, kita keluar zakat, dan juga kalau kita ada kuasa kita pergi menunaikan fardu haji, tak pandai lagi ke? Bapa boleh Jibril ni
Ya ada perbezaan di antara kalimah al-Islam dan juga al-iman. Nabi kata kan al-iman an tu'mina billah. Mungkin beriman kepada Allah Taala. Pasal ni anta syahadu Allah tak beriman lagi ke? Patut kita semaya tak beriman lagi ke? Tak padai ke dengan al-Islam ni perkara? Bapa dok kena royak lagi bab iman? Bapa tak jadi sekali lalu mengucap 2 kalimah syahadat dinamakan beriman dengan Allah Taala. Wa malaikatih dengan malaikat. Wa kutubihi dengan Quran, dengan kitab Allah Taala, hadis dan sebagainya. Wa tu'minu bi yaumil akhir, percaya kata ada hari kiamat. Dan juga beriman dengan qadri khairi wa syarri, benda baik dan juga benda jahat. Bapa tak pergi masuk dalam Islam selalu? Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Soalan yang ketiga, yang pertama memberi gambaran kepada kita al-Islam, yang kedua Jibril nak jadi takhsis, nak jadi mendalami lagi. Sebab itu Islam belaka. Tapi semua orang Islam itu bukanlah orang yang beriman kepada Allah Taala. Kita kena faham molek. Sebab itulah yang ketiga, apabila Jibril nak gambar jadi comel lagi. Nak kita ni Islam jadi faham lagi. Akhbirni anil ihsan. Soalan yang ketiga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gapo dia al-ihsan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tengok soalan yang ketiga ni untuk nak kita faham soalan yang pertama iaitu al-Islam dan juga soalan yang kedua iaitu al-iman. Al-Islam iaitu satu rukun Islam ataupun 5 perkara yang saya royak saat ni. Kalau kita boleh royak secara zahir. Dah boleh dah orang masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadat tidak beriman dengan Allah Taala? Boleh. Orang Syiah misalnya kata nak masuk Islam untuk maslahat diri dia, mengucap syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Dah semaya pun semaya gitulah. Semaya wiada kata cukup rukun Islam. Dah puasa pun puasa depan-depan orang gitu. Dah belakang orang tak ada kelipar. Dan juga keluar zakat pun keluar lagu tu kalau dia ada duit. Hati dia tak ada redha kali. Dah. Sebab dia nak masuk Islam ni sekadar kata nak bersaing dengan Islam misalnya. Maka tidak dinamakan dia itu beriman dengan Allah Taala. Sebab itulah Jibril nak mengajar kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena faham molek. Islam yang zahir 5 perkara yang kita sebut sana. Orang yang beriman yang Allah Taala duk seru duk panggil dalam Qurannya, orang yang di dalam hati dia tu'mina billah, takut kepada Tuhan. Dah bukan mengucap kerana nak saing dak. Dah mengucap masuk Islam kerana takut kepada Allah Taala. Semaya 5 waktu sehari kerana beriman dengan kitab Allah Taala dan kena ingat kata malaikat sentiasa duduk catat buku catat kiri kanan kita. Sebab itulah menjadi 2 perkara. Dan juga yang ketiga al-ihsan. Ramai umat manusia kata kan semaya, puasa, pergi haji, jadi moden. Buat amalan untuk duk badu sama dia, nak ayat kata aku lebih padamu, mu lebih pada aku. Tu je orang Islam zaman ni. Buat baik pun learning kadang-kadang kena orang tahu belaka dalam Facebook, dalam line, dalam seumpamanya. Dah bagi orang yang hati dia kukuh kemah molek untuk nak menjadi padomai bagi orang lain, insya-Allah lah dah. Bagi orang yang hanya sekadar kata nak jadi moden, dah perbuatan yang kita buat tu kerana nak orang nampak kata kita buat molek, dah kita minta waliyazubillah, minta jauh, kita istighfar kepada Allah Taala, kita muhasabah diri kita semula, dah demi untuk kita ni faham kata maratibuddin yang ketiga ni amat penting iaitu apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Satu slogan yang Jibril mari tanya Nabi dan juga umat Islam khususnya, dia nak mengajak umat Islam kata, kita buat gapo ni lillah kerana Allah Taala. Dah kita buat gapo ni kita tak say ada benda yang mari duduk sekali dengan kita. Mari duduk jadi was-was di dalam diri kita kata, dah kita buat baik ni untuk sesuatu yang selain daripada Allah Taala. Dah ramai manusia kata kena, oh aku semaya sama. Dah kadang-kadang aku sedekah sama tapi manusia tak biasa nilai. Kadang-kadang aku ni buat kerja nenong sungguh dalam satu-satu tempat. Tapi dia mau tak akik aku jadi thumbnail tu thumbnail ni.
Kadang-kadang aku buat kerja Islam dah. Berapa tahun mari. Mari orang baru, tak dia jadi tok imam ke, tak dia jadi tok bila ke. Aku duk kerja lama dah dalam masjid. Sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, soalan yang ketiga ni untuk nak membasuh diri kita daripada benda-benda pasal ni. Allah Ta'ala kata kita buat satu perkara lillah kerana Allah Ta'ala. Dia kena wi khabar kata walaupun manusia ni tutup mata mereka. Dia tak nampak kata kebaikan yang kita buat. Fa innahu yarak. Dia Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Dia kita mayit, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebab apa? Allah Ta'ala sentiasa melihat semaya kita. Kita puasa tak kira di dalam bukit ataupun di dalam bandar, kita tidak akan membatalkan puasa kita oleh kerana apa? Fa innahu yaraka. Dan selakan yang kita baca yang ketiga ni amat penting bagi kita orang Islam. Tidaklah kita menahani makan minum kita seperti biasa, kecuali apa? Allah Ta'ala sentiasa lihat kita. Kita berada dalam bulan puasa. Kalau kita makan orang tak tahu. Kadang-kadang ulama kata ibadat puasa ni lah ibadat yang boleh mengeluarkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nak ayat kata puasa ni kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita makan, lepas tu bagi lembek teka depan orang tak tahu kata kita tak puasa. Tapi Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Allah Ta'ala sentiasa cek ibadat kita melalui para malaikat dia yang sentiasa bersama dengan kita. Sebab itu kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, agama Allah Ta'ala ni agama yang besar dan juga dalam besar-besar agama ni ada tempat yang paling khusus, iaitu di antara hamba dengan Allah Ta'ala mubasyarah. Dua terung kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita nak gemar agama Allah Ta'ala ni, yang pertamanya tidak akan menjadi samar, buah bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri, kecuali dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan hadis ni apabila diajarkan di depan Umar Ibn Khattab dan juga disampaikan riwayat dia kepada kita umat akhir zaman ni, marilah sama-sama kita lebih memahami 2-3 perkara, khususnya kita umat Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang sentiasa membuat kebaikan lillah kerana Allah Ta'ala, supaya kita diberi ganjaran pahala sama ada di dunia dan juga di akhirat. Saya ulangi sekali lagi, dan kesimpulannya, nak ayat kata rukun Islam 5 perkara, dan yang kita dengar mengucap semaya, puasa, keluar haji, keluar zakat, dan satu hukum yang orang panggil kata zahir bagi kita umat Islam. Tidak ada 5 perkara ni tidak dinamakan kita orang Islam. Dan yang keduanya, kita nak menjadi manusia yang Allah Ta'ala seru di dalam Quran, orang yang beriman, kita kena duduk golongan yang kedua, iaitu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. 5 perkara ataupun nekara, beriman dengan Allah Ta'ala dan kitab-kitab dia dan juga para malaikat dia. Kita jadi kata benda pasal ni gapo dia ganjaran ataupun natijah daripada beriman dengan Allah Ta'ala, iaitu al-ihsan. Dan kita buat satu perkara dan kita kena khabar kata Allah Ta'ala sentiasa menilai kita. Dan nak ajar umat Islam ni, buatlah gapo-gapo pun sekiranya manusia tidak mengangkat kita ataupun tidak puji kita, tidak memberi ganjaran ataupun sebaliknya kepada kita, dan kita kena khabar kata kita buat ni lillah kerana Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala sentiasa berada dengan kita, tengok setiap kebaikan perbuatan yang kita buat lillah kerana dia, dan supaya kita ni menjadi manusia yang syumul, perfect dalam kehidupan dunia haria kita, dan juga kembali kepada Allah Ta'ala di hari pembalasan dia insya-Allah. Maka sekadar inilah hadis yang saya baca untuk memberi peringatan di antara pendengar dan juga pembaca, khususnya diri saya sendiri, untuk sama-sama kita menjalani hidup kita di atas dunia dan sementara menunggu hari kematian, dan juga nak gicik orang panggil dosa pala kita di depan Allah Ta'ala, supaya kita ni sentiasa berada di atas dasar kata lillah kerana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.